Guys, untuk hari ini saya nak tunjukkan macam mana korang boleh dapatkan dividen sehingga 16 ke 18% setahun dengan menggunakan funding society. So sebenarnya funding society ni dah lama berada di Malaysia and then dia juga diregulatekan oleh SC Malaysia. So korang tak perlu risau regulation dan sebagainya lah. Cuma macam biasa dia adalah sebuah pelaburan. So dia tidak dijamin oleh PIDM dan hanya invest amount yang korang sanggup loss sahaja. So apakah funding society ni sebenarnya? Ianya adalah sebuah P2P lending platform di mana ianya akan menjadi orang tengah kepada para bisnes SME di luar sana dan juga para investor. So andai kata bisnes ini memerlukan duit, dia akan contact funding society ini. Funding society ini pula akan mencari investor. Tapi dia tak carilah, basically tu yang pergi ke funding society ini dan mewujudkan win-win situation kepada tiga-tiga pihak ini. So macam SME business dapat duit untuk menjalankan bisnes mereka dan menghasilkan keuntungan, manakala pihak funding society juga dapat menjana keuntungan daripada fee yang mereka kenakan. Saya akan cerita nanti. And then investor juga bakal menjana keuntungan dari segi dividen yang sangat tinggi, berbelas persen. Macam sekarang ini dividen 16.5% pun ada guys. Basically 3 kali ganda lah lagi tinggi daripada kita punya dividen ASB. So dalam video ini saya akan anggap interest kepada investor sebagai dividen lah. And then interest kepada pihak business owner kita akan panggil interest lah. Kita akan kekalkan supaya kita tak nak pening dan bagi korang mudah faham lah. Sebab orang Malaysia dah biasa dengan dividen kan. So saya akan guna dividen lah dalam video ini. Okay, jadi kita nak cuba faham macam manakah SME digital financing ini berfungsi. Eligible business akan apply lah untuk business financing dengan submit detail-detail yang tertentu. And then pihak funding society akan nilai, dia akan review dulu company ni okey ke tak okey, boleh ke tak dia nak bayar kan. And then andai kata okey, establish investor network fund akan bagi duit lah kepada business ini. Setelah selesai funding, duit tu akan dilepaskan lah kepada pihak business. Andai kata anda mempunyai bisnes dan anda nak kembangkan bisnes anda dan anda memerlukan loan, anda memang sangat boleh gunalah funding society ini. Pertama sekali adalah microfinancing, mungkin untuk membantu bisnes yang untuk settlekan mereka punya cash flow lah, tingkatkan cash flow mereka ke. And then term financing untuk amount yang lebih besar, mengembangkan bisnes mereka secara whole, upgrade sana sini ke, beli warehouse ke, beli property ke. And then ada invoice financing. So macam kalau korang buat bisnes, korang dah banyak keluarkan invoice tapi mereka tak bayar-bayar kan, biasalah tu. So di funding society ini korang boleh cashkan lah korang punya invoice tu. Bermaksud memang duit tu patutnya korang dapat tapi dapat lambat, so korang nak cepat supaya korang boleh rolling. Kita tahu tak semua orang banyak duit, which is kita semua duit pun tak banyak, kita faham lah kan. Bila mereka tak bayar, dia akan jadi masalah, ganggu bisnes kita. So korang boleh gunalah funding society ni untuk cashkan korang punya invoice. And then kalau korang rasa tak cukup, korang boleh tekan borrow page ni. Banyak lagi lah, ada new business credit line, microfinancing up to 200k, business term financing up to 1.5 million. And then ada dealer financing. Adakah korang seorang used car dealer, korang nak beli kereta, korang boleh guna jugalah dealer financing. And then ada micro credit line, get a flexible credit line for your emergency, a short term expenses. And then ada Islamic trade financing, invoice financing. Ini adalah antara banyaklah produk-produk mereka. Tetapi kalau korang kan business owner dan korang nak diversify korang punya pelaburan, anda kata korang dah bosan asyik crypto je, tak pun korang dah bosan asyik stock je, asyik ASB je, so korang bolehlah cuba P2P lending ini. So anda kata anda business owner ataupun anda investor juga, anda berminat nak gunakan funding society ini, korang boleh daftar menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. Anda boleh dapat free RM30. So korang tunggu apa lagi, daftar funding society sekarang juga. So korang boleh dapatkan apps ini di Google Play dan juga App Store. So macam saya dah ada, saya akan tekan open lah. So ini adalah interface dalam apps funding society ini, di mana saya punya dividen adalah 11%. And then ini yang sedang ongoing lah. Saya telah pun mencubalah membuat 4 investment dan dia terus invest sendiri. Semua robot lah. Sebab apa? Sebab korang kena berebut tau nak dapatkan peluang nak invest ni. Sebab investor ramai sangat, company yang nak buat loan pula sikit. Team daripada funding society ni mereka tapis kau-kaunya. So bisnes yang eligible, yang layak untuk buat loan ni tak banyak lah. So itu menyebabkan investor banyak lah compare dengan bisnes yang perlukan loan. So kalau kita tengok sini ada default and recovery. Itu apakah maksudnya? Apabila korang melabur dalam ini, korang basically memberi pinjaman kepada para bisnes di luar sana. Bisnes yang korang pilih lah. Korang nak bagi dia loan kan. Tetapi boleh jadi bisnes ini tidak mampu untuk membayar pinjaman yang telah pun mereka buat. Itu membawa kepada default lah. Mana company tu bankrupt ke apa kan. Kalau kita ikut data ini, default adalah lebih kurang 1.64%.
So bagi saya ianya adalah sangat rendah, 1 ke 2% saja. So kalau kita nak cuba realizekan benda ini, anda kata anda melabur 100 kali, anda labur 100 kali, kebaran kalian untuk default adalah 2 kali. Bermaksud 98 kali anda invest, anda profit, 1 ke 2 kali mungkin anda akan mengalami default ini. So kebakaran dia adalah sangat rendah, tetapi betapa severenya saya pun tidak pasti, sebab boleh jadi company ini lingkup pada penghujung pembayaran mereka. Sebagai contoh, company ini membuat loan selama 10 bulan tetapi mereka hanya bayar 8 bulan sahaja. 2 bulan mereka tak mampu nak bayar lah, company dah bankrupt kan. So 2 bulan yang mereka tak bayar tu memang korang akan loss lah. Itu membawa kepada anda rugi lebih kurang 20% lah daripada korang punya capital. Tapi kalau kita tambah balik dengan interest yang mereka dah bayar, mungkin dia akan tingkat lah kepada 90% lah, lebih kurang kira cincai. So itu adalah risiko apabila korang melabur ke dalam P2P lending platform ini. Walaupun pihak funding society ini dah tapis kau-kau pun, boleh jadi business bankrupt. Tapi andai kata ianya berlaku bankrupt, kita tak boleh nak salahkan mereka kerana kita sendiri boleh pilih company mana yang kita nak bagi pinjaman. Sebagai contoh, sekarang ini kita sedang tekan di sini kan. Ini adalah peluang-peluang yang mana korang boleh invest lah. Contohnya, ini adalah company, dia memerlukan sebanyak 200,000 dan mereka akan membayar semula dalam 60 hari. Mereka akan membayar interest sebanyak 14.5%. Minimum adalah RM100, maksimum RM1,000. So itu apa maksudnya? Anda kata mereka bankrupt pun, anda hanya maksimum rugi 1K sajalah. Sebenarnya dia tak banyak lah. So daripada situ dia dah diversify, bermaksud anda takkan lamsam semua duit korang dalam satu company saja. Maksimum 1K je guys. So kalau korang ada 10,000, korang akan invest kepada 10 company. So the probability of 10 company barai kemungkinannya adalah sangat rendah lah. So daripada situ saja dah diversify, korang dah tak perlu risau lah. Sebelum anda nak memilih untuk memberi duit kepada dia, anda boleh baca company ini kau-kau punya. Anda akan tekan view fact sheet ini. Jadi pihak funding society ni dah keluarkan detail lah tentang company ini. So korang boleh baca tentang company ini sangat-sangat detail. Lepas tu korang boleh decide lah nak bagi duit ke tak pada dia. Mampu tak dia nak bayar balik duit kepada korang. So korang boleh tengok berapa banyak saja loan yang dia ada dengan pihak funding society ini. Berapakah limit loan dia. And then korang boleh baca company ini diincorporate pada 2020. Bermakna company ini baru 2 tahun sajalah. Baru 2 tahun jagung. And then dia buat apa? Business nature korang boleh baca. Dia currently main focus on trading on hot stamping foil, AAA batteries, lighter jet flame, battery watches, religious item. So basically dia festival punya company lah. And then dia tunjuk juga paid up capital 300k pada SSM. And then mereka juga ada employee selama 4 orang. So sangat detail lah kan. And then apa lagi? Dia juga menunjukkan payment behavior and financing record. So berapa banyak loan yang dia ada credit card tak, lepas tu berapa banyak application yang mereka dah buat. Mereka buat 4 dan 4 application mereka buat diterima. Lepas tu berapa banyak loan mereka tak bayar, 1 juta guys. Lepas tu korang boleh nampak di sini dia listkan 2 orang guarantee. So andai kata company ini tidak mampu untuk bayar, dia akan kejar guarantee lah. Duit kita dia dah ambil kan. So guarantee lah yang akan bertanggungjawab lah andai kata apa-apa terjadi. So dia tunjukkan director and shareholder. Shareholder dia adalah 100%. So basically dia adalah director dan shareholder kepada the whole company. Lepas tu setiap guarantor ini pula mereka listkan pula daripada segi mereka punya loan facility semua lah. So ada perbezaan lah. Tadi adalah daripada segi company and then daripada segi guarantor. So ini loan company, ini loan guarantor. Ada 9 credit card guys di sini. Guarantor 1 ni, director ni. Gila. And then ada 7 credit card yang ni bini dia lah. Guarantor nombor 2 ni nampak ni. Wife of guarantor 1. So sangat detail lah. So daripada sini dia ada lebih kurang 7 juta loan. Campur bini ada 1.7 juta loan. So ini limit dia. So bila dia overall conduct prom. Prom ini maknanya sangat bagus lah. Mereka tak pernah lagi tak bayar. So kalau kita scroll sampai bawah, dia akan tunjukkan lah prom ni apa. So kalau kita tengok di sini, prom ni dalam dunia secrets, dalam dunia accounting, prom ni sangat bagus lah. Maknanya mereka bayar on time, sangat okey. So daripada segi kita boleh garanti ni okey. Lepas tu daripada segi company pun memang mereka ni prom maknanya okey lah. Lepas tu mereka juga listkan daripada segi audited report tentang company ini. Company kan baru 2 tahun jagung, bukan setahun jagung lah, dah 2 tahun jagung. 2021-2022 ini adalah audited report. So bila kita tengok revenue nya 2 juta, 7 juta. So saya rasa ini adalah company sedang berhad. So kalau boleh tengok gross profitnya berapa, lepas tu operating profit berapa, EBIT berapa, net profit berapa. So mereka tak ada kurungan ni kan. Maknanya mereka profit lah. Tapi profit mereka juga sangat rendah lah. Pada untuk tahun 2022, profit mereka adalah 12,000 sahaja. So basically sebulan 1,000 sahajalah profit. Dan dia akan tunjuk juga fixed asset, current asset, liability berapa, equity berapa. Tapi memang sebenarnya mantap lah company, sebab korang boleh nampak lah equity mereka meningkat daripada 20k menjadi 232k. So 10 kali ganda lah mereka menaikkan equity mereka. Lepas tu dia tunjuk juga bank account. Ada 2 account. So saya tak tahu lah bank apa. Maybe CMB dengan Maybank ke, Maybank
bank Hong Leong ke, macam-macam lah, public bank ke. So ada average balance berapa semua ini. So dalam account bank pun dia tunjuk latest ada berapa, ada 190,000 dalam account bank mereka. So memang dia orang ni sangat kaya lah. So kalau kita tengok kat sini ada SME credit score. So ini macam kita credit score personal lah, tu biasa dalam 600, 700, 800 pun ada. So kalau kita nak cuba relatekan mereka punya credit score 349 dan kita tengok WhatsApp CTOS, mereka berada di pada tahap excellent. So sepanjang 2 tahun mereka bisnes, mereka punya credit score memang sangat mantap lah. Memang view as very favorable for new credit. Memang berlumba-lumba lah orang nak bagi duit kat mereka ni kan. Excellent, hopefully long term. So anda kata anda berpuas hati, anda boleh invest lah dengan company ini. So basically dah 2 kali tapis lah. Maknanya pihak funding society dah tapis, layak tak dia berada untuk di platform ini. Lepas tu korang boleh nilai sendiri layak tak company ini nak terima duit daripada korang. Korang dah sama level dengan bank-bank, di mana korang dah boleh duduk satu table dengan bank-bank lain. Macam kita tahu bank-bank pun cas sampai 15 ke 20% di credit card mereka. So korang dah sama level dengan mereka lah. Korang dah boleh lepak satu table lah dengan mereka. Tetapi benda ini cepat habis. So sekarang 4.17, dia start pukul 4. So saya akan cuba refresh. Saya rasa dia akan hilang. Nampak? Terus hilang guys. So dia hanya tinggal yang offer yang tak banyak lah. Setakat 6% je. Nampak? So bila pergi kat completed ini, terus penuh guys. 200,000 macam tu je full. So kalau offer ini dikeluarkan pukul 4 petang, sekarang 4.18, sebenarnya even 4 petang tu pun tak sampai 41 minit pun benda ni dah penuh. Sebab apa? Sebab most of the investor, kebanyakan investor mereka akan menggunakan robot auto invest. So kalau kita tekan kat sini, dia akan pergi ke sini auto investment. So benda ini sangat-sangat function lah, sebab dia tak perlu untuk korang berebut job, and then kita boleh set sendiri berapa banyak dividen yang kita nak dan apakah kategori finance yang korang nak invest ataupun bagi duit lah. So korang boleh tekan create a new bot, and then daripada sini korang boleh pilih investment type apa. Korang nak bagi duit kepada business term investment, account receivable, account payable dan guaranteed investment note. So ini adalah different punya jenis kewangan yang diperlukan lah. So korang nak pilih yang mana. Tapi yang pasti guaranteed investment note ni paling rendah dia punya dividen. So kalau korang investor, korang mesti nak dividen paling tinggi. Biasanya paling tinggi adalah account payable. So korang boleh pilih lah mana yang korang nak. So kalau korang nak lagi faham apakah semua investment type ni, korang boleh tekan business term financing. Dia akan ceritakan berapa lama semua biasanya. Lepas tu ada fee 2%. So kalau korang set dividen 16%, dia akan tolak 2%, berapa tinggal? 14%. Dan ada account receivable financing. So fee yang dikenakan adalah 15% daripada dividen yang korang dapat. So kalau korang dapat RM100, dia akan ambil RM15 lah. Sebab macam korang tengok, dia nak tapis company ini, dia nak cari company ini, dia nak buat platform apps ni semua, memang perlukan staff, perlukan duit. So inilah cas mereka. So kalau korang tak bersetuju, korang janganlah guna apps ini. Mereka juga nak buat win-win situation kepada kesemua pihak. And then ada account payable financing. So account payable financing ini digunakan untuk fund transaction of the issuer. Contoh mereka nak beli raw material untuk membuat steel pipe. So dia nak perlukan duit untuk melaksanakan bisnes mereka. Itu adalah dikategorikan sebagai account payable financing. Fee yang dikenakan adalah 30% kalau korang memilih investment type ini. So kalau korang rajin, korang buatlah semua ini, and then duit tu akan invest kepada mana yang available lah, offer job mana yang ada. So nak senang, korang buat je lah semua. Macam saya akan pilih yang banyak, iaitu dua ini, account receivable dengan account payable. So kalau kita tengok account receivable ini, korang tekan je select, korang dah baca, and then korang boleh set berapa banyak dividen yang korang nak. So daripada sini dia akan hanya invest ke dalam job-job ataupun offer loan yang beri dividen yang banyak ini. Lepas tu korang pula nak tenor berapa lama. Korang tahu korang tak nak invest lama-lama kan, korang buatlah 60 hari. So dia akan hanya invest kepada loan-loan ataupun bisnes yang nak bayar balik dalam masa 60 hari. So korang boleh lah pilih macam ni, ataupun korang tak kisah, korang tarik sampai habis 360 hari, setahun pun ada kan. So paling lama lah ni. Lepas tu set auto investment amount. So korang nak invest berapa banyak. So dalam setiap offer tu berapa banyak je korang boleh invest. So korang boleh set lah 5k. Tapi macam saya tunjuk tadi, dia depend pada setiap offer tu, sebab kita pun nak bagi peluang kepada orang lain untuk invest kan. So kalau kita seorang je dah bolot semua, orang lain pun tak ada peluang nak dapatkan dividen yang tinggi. Tetapi the bright side is korang dapat limitkan risiko yang korang hadapi. Macam saya terbuat rendah sangat 11%. So saya pun dapatlah job ataupun offer yang 11% ini. So sekarang ini dia tak jalan lagi. So korang rasa patut tak saya includekan investment ini ke dalam monthly update saya? Korang nak tengok ke saya update benda ni selalu? Sebab bagi saya ini adalah benda yang sangat menarik. Saya boleh menjadi bank lah pada para SME. So kalau korang nak, saya cuba untuk buat update yang selalu lah. Lepas tu korang juga boleh tengok lah berapa profit, berapa risiko, betul ke default kan, and at the end of the day berbaloi ke ataupun better invest dalam ASB saja. So ini semua memang memerlukan masa
masa yang sangat panjang untuk menunjukkan hasilnya, dan korang pun lagi suka tengok result kan daripada cakap kosong je kan. So korang komen, korang nak yang macam mana? Guys, sekarang ini terdapat 3 event yang sedang berlangsung di dalam Bybit, di mana event yang pertama ini adalah berita yang sangat baik kepada semua orang, which is korang boleh nikmati 0% fee apabila korang trade menggunakan USDC pair. Bermaksud tak kisahlah korang trade Bitcoin ke, Ethereum ke, XRP dan ratusan coin lain, as long as korang guna USDC sebagai pairnya, korang akan nikmati zero fees, which is sangat mantap lah sebenarnya, sangat-sangat jimat duit. And then event yang kedua adalah untuk orang yang mungkin tak trading, mereka nak saving saja, korang juga boleh dapat dividen sehingga 30% apabila korang menggunakan Bybit saving. Dan untuk dapatkannya, korang perlu staking korang punya USDC dan korang nikmatilah dividen 30% APY ini. Tetapi dia hanyalah up to 1200 USDC sahaja. Dan event ketiga adalah extra yield for liquidity pool yang menggunakan USDC. So kalau korang ada contribute ke dalam liquidity pool seperti BTC ETH dengan pair USDC di belakangnya, korang bakal nikmatilah extra reward. Kerana apa? Kerana Bybit telah pump extra 10k USDC sebagai reward. Kalau korang contribute dalam liquidity pool, memang korang akan dapatlah reward ni. So korang tunggu apa lagi? Ketiga-tiga event ini telah pun berlangsung sekarang ini. So kalau korang berminat, korang boleh daftar Bybit menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen, dan korang nikmatilah segala reward yang sangat menarik ini. So guys, kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.